Okey. Okey. Masuk rumah pun kena ambil suhu dengan catat rekod tau. Assalamualaikum. Sejak PKPB, semua yang nak pergi ke mana-mana premis, kedai ke mana, dia kena ambil kehadiran, lepas tu dia kena catat suhu kan. Lepas tu masalah ni dia kira selesai lah bila ada MySejahtera. Jadi scan je QR code, dah tak perlu pun kalau nak isi dekat borang tu. Semua pelajar-pelajar bila dia orang pergi sekolah kan, dah mula pergi sekolah tu, pelajar-pelajar kan memang ambil kehadiran dekat sekolah kan. Biasalah pelajar sekolah, tak kisahlah mana-mana institusi pendidikan, dia memang kena ambil kehadiran kan. Cuma tambahan dia tu dia nak kena ambil suhu lah. Jadi banyak inovasi yang telah dibuat, termasuklah menggunakan QR code yang menggunakan Google Form kan. Tapi dalam banyak-banyak sistem yang saya jumpa, ada satu yang saya tengok ni menarik lah. Dia gunakan web base. Macam dalam video intro tadi kan, boleh nampak lah kan, bila masuk tu setiap orang ada dia punya QR code masing-masing. Kalau macam institusi, dia memang ada kat pelajar kan. Macam pelajar sekolah ni tambahan lah, dia orang kena bawa kad ataupun keychain ke, pandai-pandai lah ikut kreativiti masing-masing. QR code tu masing-masing kena bawa, dan dia akan scan. Ada yang mana tu kalau ada termometer yang bluetooth tu kan, dia terus connect sekali, jadi dia scan terus boleh masuk dalam data dia lah, database dia. Ok, jom kita tengok dia punya sistem dia dekat datang.my. Okay, saya buka Google Chrome ni. Ok, type je datang.my. Kalau belum ada lagi account dalam datang.my ni, boleh register lah, klik kat sini register now. Macam saya dah ada. Okay, kita tengok dulu kalau register now ni apa yang ada kat sini. Masukkan nama, email, password. Tu kalau apa ni lah, nak register. Macam saya login je, saya dah ada saya punya account. Macam ni saya buat untuk Dokino Studio. Contoh lah, tu yang dalam intro tadi. Okay, macam contohnya dia ada dia punya summary dia. Ok, sekejap tengok kat dashboard dia tadi. Dia akan bagi summary lah. Ni macam ni hari ni. Yang dalam intro tadi tu dia hari lain. Kalau katakan semua datang, dia bagi tahu lah kehadiran. Macam ni total keseluruhan. Pelajar, staff, semualah. Kalau macam kat sekolah tu kan, staff-staff dia tu masuk lah kaki tangan dia. Kalau semua orang datang, dia terlihat sini 100%. Ok, kita boleh tengok dia punya overall report. Ok, contoh dia macam ni. Okay, dalam tu saya buat 15 bulan. Okay, cuba kita tengok. Macam ni. Ni contoh. Nampak kan dia boleh bagi tahu berapa suhu, siapa yang ambil bacaan. Okay. Ni nama orang yang datang tadi lah, yang kita scan dia punya QR code dia. Okay, contoh kalau yang datang tu dia bukan staff ataupun warga dekat sekolah tu kan, dia mungkin pelawat. Jadi diorang ni boleh je scan. Nak pakai MySejahtera boleh lah, tapi kalau dia nak pakai sistem ni pun boleh. Tu contoh dia kalau macam ni kan, dia masuk, katakan dia scan dekat pintu utama kan. Ok, nampak ni. Dia scan, dia masuk lah. Ada rekod dia. Cuma tak adalah dia dalam grup mana sebab dia bukan warga. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kalau kita nak set up satu tempat baru lah. Contoh ada sekolah baru kan. Ok, switch place dulu. Switch place ni kalau kita baru account kosong, dia tak ada tau, dia terus macam ni dia. Kena create new place lah. Macam ni saya dah ada dekat sini, Dokino Studios contoh dia. Ok, katakan saya nak buat satu tempat baru. Place ni maksudnya sebenarnya bukan nama tempat, tapi macam contoh institusi lah, nama sekolah ke. Macam ni contoh saya letak College Community Batu Pahat. Ok, save. Ok, kemudian manage group. Ok, kat dalam group ni kita create dulu. Contohnya group pertama saya buat staff. Ok, lepas tu kedua saya buat pelajar. Saya ambil ni lah,
sesi Jun 2020. Okey, lepas tu dekat dalam staff ni saya letak manage section. Saya pecah-pecahkan lagi, ada section-section lah dalam staff ni. Contoh dia pegawai kanan. Kemudian saya tambah lagi section, tekan pensyarah. Dan saya buat lagi section, contohnya apa lagi, sokongan. Okay, seterusnya create section lagi satu. Saya buat ini untuk yang dia ada staff PSH kat situ, staff contract kan. Ok, katakan staff ni semua ada. Ok, kemudian katakan ni ambil manage attendees. Ok, ni kita sebenarnya boleh lah nak tambah seorang-seorang macam ni kan. Ni create new attendee. Ok, kita masukkan dia punya nama kat sini. Lepas tu kita masukkan identification number dia. Section ni katakan dia, kita key-in, oh rupanya dia dekat section lain, kita boleh tukar lah. Lepas tu nombor telefon dia. Tapi yang paling penting nama dengan identification number lah. Okay, lepas tu klik save. Tapi kalau kita ada banyak, kita boleh guna juga satu kaedah lain. Contoh dia, saya dah buat macam ni kan. Saya dah buat dia punya data-data dia. Saya buat dalam Excel. Contoh macam ni. Yang penting ada kolom name, identification number, group dengan section. Okay, group tu kita kena, nama dia kena betul lah, kan. Macam ni nanti section untuk pelajar ni kan, macam contoh ni pelajar, ada SPU 3A, SPU 3B. Okay, lepas tu ni dia punya nombor dia lah, terpulang lah nak pakai nombor IC ke. Kalau macam pelajar biasanya dia ada kad matrik ataupun nombor pendaftaran. Yang ni nama dia lah. Okay, katakan saya dah buat, ni untuk staff pun ada, saya dah buat. Okay, tekan okay, sekejap tadi section untuk pelajar. Ok, tak apa, kita cuba upload manage attendee. Ok, upload Excel, dokumen. Ok, ni kita cuba upload. Ok, ni apa ni, ada error. Sebab apa? Section SPU 3A dengan section, ok, section ni bawah pelajar sesi 2020 tak ada lagi. Ok, cuba tengok dekat section tadi, section pelajar. Okay, group pelajar ni tadi, section dia tak ada lagi, kita belum buat. Okay, create new section, SPU 3A, save. Kalau sekolah, ni mungkin dia punya kelas lah. Kemudian create new section, SPU 3B. Okay, save. Okay, dah ada 2 section. Okay, kita cuba manage attendees ni, kita cuba upload lagi. Upload Excel, cari file tadi. Okay, dah sukses. Ni kan attendee list uploaded. Okay, semua nama pelajar dia dah masuk. Okay, ni macam ni semua section SPU 3A. Okay, tengok dekat SPU 3B. Ok, pun dah ada. Sama jugalah dekat staff. Macam ni kan dia dah bagi tahu ada 10. Tadi kosong kan. Samalah staff pun dah ada. Ok, bilangan dia semua dah ada. Ok, kemudian daripada sini kita dah boleh generate attendance card. Contoh kan, saya untuk pelajar ni saya klik. Ok, dia dah siap dia punya QR code, nama dengan dia bagi tahu dia pelajar kelas mana. Contohnya untuk yang staff ni, saya generate, kita boleh tengok lah. Okay, ni nama, dia punya QR code, dia punya jawatan dia, semua ada lah ni. Ok, mudah. Kadang-kadang ada dia gunakan creativity, dia export lah ni, pergi masuk PowerPoint ke apa kan, lepas tu dia edit lah, nak jadikan kad ni lebih menarik. Ok, lepas tu seterusnya
kena set apa lagi? Okay, reader ni yang baca ataupun yang scan tu lah. Okay, kita kena create reader dia. Okay, reader pertama, reader 1. Okay, save. Tadi ni kan kita enable kan untuk temperature record. Okay, ni dia akan bagi username, ni dia punya username, password pun dia akan bagi. Okay, seterusnya kita kena install lah dekat Android ni. Okay, contoh dia macam ni. Dia download kat Play Store. Dia punya apps dia, nama dia Datang. Okay, search sekejap. Okay, Datang Reader. Okay, saya dah install, tapi dekat sini dia kata ada update. Saya update jap. Okay, dah saya update, open. Okay, macam ni. Sekejap Okay, ni untuk Duke Studio. Okay, saya log out dulu lah. Okay, sebab kita nak login gunakan yang College Community Batu Pahat punya ni. Okay, contoh saya login. Untuk reader username ni saya ambil ni lah 9654 underscore reader 1. Okay, password dia 9654 underscore reader 1 underscore FIQ 5. Okay, login. Okay, dekat dalam menu ni dia ada scan QR code, manual entry. Manual entry ni contoh lah kan, kalau pelajar tu datang hari tu dia tak bawa dia punya QR code, jadi kita manual entry je lah. Masukkan contoh nombor pendaftaran dia kan. Okay, sebagai contoh saya cuba masukkan. Sekejap satu lah saya ambil. Contohnya J 07 SPU 19 F 011. Okay, proceed. Okay, macam ni ni nama dia, ni kelas dia, dia pelajar sesi Jun. Okay, ni sekarang. Okay, masukkan je lah dia punya suhu. Okay, katakan dia punya suhu ni nanti guard ataupun apa-apa mana-mana pegawai lah kan, dia akan scan. Okay, dapat suhu dia, masukkan lah 36.8 contoh dia lah. Okay, confirm. Okay, dia akan masuk lah. Okay, orang seterusnya next attendee. Okay, macam ni kalau nak terus manual entry lah. Okay, katakan dia ada scan QR code pula, dia bawa dia punya QR code kan. Okay, ni contoh saya buka lah mana tadi kan, contoh. Okay, pelajar ni datang kan. Okay, saya scan seorang. Okay, macam ni kan. Okay, lepas tu scan suhu, masukkan lah suhu dia berapa, 37 katakan. Okay, confirm. Okay, next attendee. Okay, scan lah lagi. Okay, contoh dia yang ni. Okay, ni update baru kalau tak sebelum ni dia cuma scan QR code, manual entry, contactless mode dengan logout je. Okay, macam ni attendee list kita boleh tengok. Okay, katakan masuk. Okay, senang dia dah boleh ni. Katakan pelajar tu datang, katakan Nizarma yang datang. Oh, lagi senang lah, dia dah ada list dia kan. Ni baru update ni. Jadi terus masukkan suhu dia 36.9 katakan. Okay, confirm. Okay, next. Okay, dia staff pula kan. Okay, dia staff sokongan contoh dia. Siapa? Contoh dia Muhammad Azib contoh kan. Okay, scan. Suhu dia 37.2. Okay, confirm. Okay, dah masuk dah. Okay, lepas tu seterusnya apa yang ada ni, contactless mode. Okay, yang ini okay, kalau kita tengok kan, cuba tengok dalam video ni kan.
Okey, kan cikgu tu dia scan QR code, lepas tu dia scan gunakan apa nama ni, termometer tu. Lepas tu dia tak key in terus dia dah tu. Jadi dia gunakan sistem ni contactless mode ni sebab dia punya termometer tu ada bluetooth dan connect dengan handphone tu lah. Inilah ni kena pairkan dengan apa bluetooth punya scan suhu tu lah. Okey. Untuk yang reader ni dia boleh lebih daripada seorang lah. Kalau nak harap seorang je tu, nanti kalau sekolah tu kan kita boleh tengok ada tu sampai jam kan, terlalu ramai orang kan. Jadi mungkin boleh pecahkan lah sampai 3-4 orang. Okey, nak tambah reader ni, okey, contoh kan ni. Okey, back to reader, kita tambah lagi reader, create new reader, katakan reader kedua, reader 2. okey, save. Okey, ni lah, ni dia punya ID dia, ni dia punya password dia. Okey, jadi yang reader kedua maksudnya contohlah cikgu kan, ni cikgu pertama pakai reader yang satu, cikgu kedua ambil lah apa username yang reader kedua pula. Jadi yang cikgu kedua tu dia gunakan reader kedua punya ID lah. Dia boleh scan lah. Jadi dia boleh scan, dia boleh mudah lah, tak adalah nak jam. Cuma reader ni nak berapa ramai ni saya tak pasti, cuba kita tambah. Sebelum ni kata boleh sampai 6. Saya cuba tambah lagi reader 3. Save. Okey, saya tambah lagi reader, create new reader, reader 9. Back to readers. Ada 9 reader ni, ramai dah ni kalau 9 reader ni. Reader 10. Okey, kita buat sampai 10 je lah reader. Okey, rasanya boleh tambah lagi lah ni, tak ada masalah. Okey, satu lagi yang saya bagi tahu tu kan, kalau orang luar ataupun pelawat nak datang, dia boleh scan, cuma masalah dia bukan warga kan, jadi takkan kita nak bagi dia QR code sendiri khas untuk dia kan. Entah-entah dia datang sekali je kan, dalam 4, 5, 6 bulan tu sekali tu je dia datang kan, jadi takkan kita nak bagi QR code. Jadi ada satu QR code yang umum, maksudnya tu dia yang datang, dia yang scan, lepas tu dia masukkan. Okey, macam mana nak buat, dia kan ada form dekat sini form. Okey, create new form. Okey, contoh dia dekat pintu utama kan. Contoh pintu utama. Okey, enable form, enable temperature record, declaration dengan nombor telefon. Okey, declaration ni contoh macam ni lah, katakan kita buat tidak mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Jadi yang datang tu dia kena declare lah, bagi tahu kan dia memang tak ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19 ni. Kemudian greeting ni kita suruh dia lah jaga jarak dalam patuhi SOP. Okey, save. Okey, ni lah QR code dia yang kena scan. Okey, macam contoh ni generate signage macam ni lah. Ni dia punya signage dia. Nak nampak lebih menarik boleh ni export jadi masuk dalam PowerPoint ke apa, edit lah, dan nanti dia jadi, kita buat lah design macam mana, lepas tu kita boleh tampal, nampak lah jadi menarik sikit. Okey, katakanlah kalau scan tu, okay, preview form, nanti dia akan, orang yang scan tu akan nampak display macam ni lah. Jadi dia akan masukkan nama dia, nombor telefon, berapa suhu dia, suhu ni dia kena pergi lah dekat orang yang ada scan suhu tu kan, dia akan scan bagi tahu berapa suhu. Lepas tu dia kena tick kan ni, tidak mempunyai kontak rapat. Okay, sebagai contoh kan, katakanlah dia masuk nama dia Muhammad 011. Okay, katakan dia scan, suhu dia 36.4. Okay, tidak punya rapat. Okay, submit. Okay, macam ni kan dia nampak. Okay, dia tick, lepas tu ni ayat kita masukkan tadi tu kan, greetings ada, jaga jarak dalam patuhi SOP. Okey, sekarang kita test kalau gunakan QR code lah kan. Okey, contoh dia
macam ni kan. Okey, katakan saya scan. Okey. Okey, yang bagusnya katakan kita datang kat tempat tu berapa kali lah, 2-3 kali kan. Takkan setiap kali tu kita nak klik in nama apa semua kan. Jadi kalau kita dah pernah masuk kat tempat tu, nampak dia akan detect, dia terus keluar nama kita apa semua. Jadi sekali je lah kita key in. Macam ni, sebab phone ni pernah saya gunakan untuk scan dekat datang.my ni. Jadi kali pertama tu dia memang kena key in. Kemudian sekali seterusnya ni, macam ni dah ada lah kan. Okey, contohnya saya kalau orang lain lah kan, jadi kena tulis forgot this person. Okey, dia ada baru balik. Okey, katakan saya masukkan balik, saya letak lah okey nama ni kosong. Okey, ambil je lah ni nombor ni. Okey, dia scan suhu 36.7. Okey, tidak mempunyai kontak rapat. Okey, submit. Okey, nampak macam ni. Okay. Lepas tu katakan okey, saya nak tunjuk orang yang sama. Okey, saya scan balik. Saya datang lagi, saya scan. Okey. Nampak kan kali pertama tadi tu je yang dia ada kena key in. Lepas tu dia dah tahu lah, dia dah register dekat phone ni siapa. Jadi tinggal scan, ambil suhu, masukkan 37.3. Okey, submit. Okey, senang. Macam tu je. Okey, lepas tu seterusnya kita boleh tengok dekat dashboard ni. Okey, nampak kita baru test tadi kan. Okey, keseluruhan ada 51. Maksudnya ahli atau warga Kolej Komuter Kota Pahat ni. Ini ikut yang saya dah key in tu lah kan. Betul ke tidak saya pun tak pasti lah ni. Okey, contohnya ni tadi dah ada 4 orang yang scan. Ni rasanya 4 orang ni yang warga je lah, yang pelawat tak termasuk. Okey, kita boleh tengok overall report. Okey, yang ni katakan saya search, tengok report dia untuk 17 bulan 7. Okey, ni ni lah, tapi ni semua warga. Okey, ni form, katakan untuk semua form pun kita masuk nak tengok. Okey, nampak ni guess. Yes, nampak dia tamu lah kan, pelawat. Okey, dia ada report dia. Okey, tengok balik kat dashboard, apa lagi ada. Okey, attendance report. Kita boleh generate. Okey, nampak dia ada dia punya report dia lah. Scan. Okey, dalam satu hari tu tak semestinya sekali je, dia boleh scan beberapa kali lah. Tak ada masalah, dan dia akan bagi tahu first scan dengan last scan. First scan punya temperature berapa, last scan punya temperature pun berapa, dia ada rekod jugalah. Jadi tak ada masalah. Okey, jadi kalau macam sekolah ataupun institusi pengajian ke apa kan, yang mana biasanya pelajar datang memang dia kena ambil attendance kan. Jadi kalau benda ni ada, senang lah, ambil dari sini dah boleh, dari sini pun dah ambil je dia punya attendance. Itu yang saya cakap, dalam banyak-banyak saya tengok tu saya jumpa ni lah ni datang.my ni antara yang bagus. Dan baru tadi kan itu dia update tu, saya pun baru perasan tu ada update yang baru. Sebab hari ni baru saya tengok lagi, semalam yang kemarin saya tengok belum ada update. Okey, datang.my ni dia percuma, dan tak salah saya dia orang ni cuma tu je lah, dia tak kenakan bayaran. Kalau bayaran yang ada pun macam contoh kalau setiap kali kita scan tu dia boleh hantar notification melalui SMS ke apa kan, itu je lah yang dia charge. Itu pun bukan dia orang charge lah, sebenarnya telco lah kan. Cuma saya dengar feedback baru-baru ni kan, 15 hari bulan hari tu kan sekolah mula buka kan. Waktu pelajar datang pagi tu kan pukul 7 lebih tu kan, budak sekolah baru masuk kan. Masa tu lah semua sekolah yang gunakan datang.my ni semua pakai sistem ni. Jadi dia hang sikit, dia macam ada lagging lah. Ada yang kata start, macam-macam lah. Mungkin dia orang kena upgrade lah dia punya server supaya boleh tampung lah penggunaan daripada orang yang begitu ramai kan. Yelah sekolah, pelajar sekolah memang ramai kan. Jadi kalau ada yang nak donate ke apa, bolehlah contact kat diorang ni. Rasanya ada Facebook ni, kalau tengok dekat website dia ni pun ada, dia bagi tahu. Saya tengok kat dashboard ni macam ni kan, assistance on setting up. Okay, hi guys, we are preparing a new interface for the system for ease of use.
For the time being, please head to our official Facebook support group for any question. Okay, ni dia punya apa ni lah, link untuk pergi Facebook group dia. Saya tengok datang.my ni memang bermanfaat lah untuk apa, institusi pendidikan kan. Kalau macam kedai-kedai tu, saya ingat dia pakai Messenger tu dah cukup lah. Okay, itu saja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah berjumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.